Dan saya rasa tak boleh lengkap episod ni kalau kita tak tanya ni. Pendengar kita pun akan nak kita tanya. Soal imej bersih Perikatan Nasional itu dah tercalar. Dengan kes-kes mahkamah, membabitkan juga pengerusi Perikatan Nasional itu sendiri. Bagaimana Perikatan Nasional respon, bagaimana PPBM respon, dan adakah itu akan memberi impak negatif dalam PRN dan selepas ini? Boleh tak saya tambah sikit dan Waf boleh jawab? Baru nak tanya tapi Syaril lebih cepat. Satu, dulu PN Bersatu selalu sebut berkenaan dengan kluster mahkamah dan juga istilah kleptokrat, terdiri daripada pemimpin UMNO. Now you are also kluster mahkamah, dan itu yang terbarulah. Tetapi image yang sebelum tu masih lagi yang lekat ni adalah party of traitors. Parti pengkhianat lah. So please jawab. Saya rasa saya jawab dulu soalan yang image, soalan kedua tu, berkenaan adakah Bersatu dilihat sebagai parti pengkhianat? Pengkhianat, kalau katakan pengkhianat tu dah dihukum, kalau ada dah dihukum lah yang kalah dan sebagainya. Tapi yang dikatakan pengkhianat pun ada yang menang. Ex-UMNO khususnya, Hulu Terengganu, Masjid Tanah, Larut, Rosul, Emi, Hamzah. Jadi saya tak rasa itu label yang menghantui kami lah. I think we passed that part already. Kami dah jadi pemimpin yang legitimate, menang pilihan raya dengan bergaya. Cuma soal tadi ialah sensitif tu dengan kita berdua ni, dengan kami berdua ni. Jadi soal kedua ialah tentang kluster mahkamah. Ia beri kesan sedikit sebanyak kepada kami, tapi dengan kesungguhan yang our battery of lawyers tunjukkan dalam mempertahankan maruah Presiden kami, saya rasa kami akan berjaya menangkis persepsi negatif ini. Kita tidak takut dengan pendakwaan yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba ketengahkan inilah, melalui SPRM. We know it's a political. Tapi Waf pun tahu hujah political persecution or political prosecution, tuduhan politik ini adalah hujah yang sama diguna pakai oleh bosku dan juga Datuk Seri Zahid. So what makes it different for you? Well, kita hanya perlu lihat dalam mahkamah apakah bukti-bukti yang cuba mereka ketengahkan, dan yang saya lihat ada grey area yang sebenarnya kita tidak bincang dengan adil dalam soal pertuduhan Tan Sri Muhyiddin, iaitu keperdanaan politik. Cuma kes ini akan drag, dia akan ambil masa lah. Kita tengok kes bosku bertahun-tahun, Zahid masih lagi belum selesai lagi dan mungkin tak akan selesai. Bukankah benda tu akan menghantui Perikatan Nasional? Sebab benda ni akan drag mungkin sehingga PRU akan datang. So you kena ada plan B. Plan B, Tan Sri Muhyiddin very clear. Sebabkan apa yang berlaku pada beliau pada hari ini, beliau menghormati prinsip parti. Beliau dari segi ketua pembangkang contohnya, beliau menyerahkan kepada Datuk Seri Hamzah Zainuddin untuk mengetuai Perikatan Nasional, dan pada masa yang sama beliau tidak apologetik tentang hal ini. Beliau masih berkempen, mempertahankan maruah beliau dan parti. Cuma kita lihat isu ini bagi saya boleh diuruskan kerana ianya melibatkan siapa yang sebenarnya bermasalah. Bagi saya, selagi mana holier than thou game yang Datuk Seri Anwar Ibrahim mainkan ke atas kami ini tidak akan berkesan selagi mana nombor 2 beliau itu masih orang yang sama. Ini saya tak boleh mencelah sebab saya setuju mungkin saya tak tambah tak kurang. Okay, so sebelum kita berhenti dan mungkin kita masuk ke dalam segmen yang terakhir, saya nak tanya satu pendapat Waf lah, sebab kami di Keluar Sekejap ada segmen yang bernama Most Valuable Politician. Kita setiap minggu kita akan pilih lah seorang politician yang mempunyai nilai berita yang paling tinggi lah, sama ada benda yang bagus ataupun benda yang tak bagus. Minggu ni tak ada sebab memang tak ada yang layak. Tapi anugerah MVP pertama kita bagi kepada MB Kedah Yang Amat Berhormat Saudara Sanusi Makno sebagai MVP pertama. Jadi saya nak tanya kepada Waf, sebab Waf berada di dalam Perikatan Nasional. Sanusi Makno, genius or crazy? There's always a thin line that separates the two, right? Good answer. For urbanites, here, maybe he's a crazy guy. But in Kedah,
Hell yeah, he's a popular guy. He's a leader that the Kedah has wanted since, I don't know, many years before. Yeah. Jadi saya tak nampak beliau adalah liability. Beliau adalah asset kepada kami. On that note, kita akan berhenti dan kembali selepas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali bersama dengan saya Khairi Jamaluddin. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like. Alright, kita kembali bersama tetamu kita dalam Keluar Sekejap, yang Muhammad Faisal ataupun Waf. Waf, PRN akan tiba beberapa minggu lagi barangkali. Dan apa pandangan Waf tentang what is likely to happen? Kalau bacaan sepintas lalu lah, orang-orang yang pandai politik ni, yang lebih pandai daripada kita ni, dia kata kedudukannya barangkali 3 sama. Jadi lebih kurang status quo. Jadi tidak akan mengubah apa-apa secara drastik dan besar. Adakah harapan Perikatan Nasional dan expectation Perikatan Nasional lebih baik daripada 3 sama? Ya, kami tambah satu lagi kemungkinan yang kita boleh cuba dapatkan, itu Selangor. Jadi untuk penjelasan pendengar, maknanya Perikatan Nasional target untuk maintain Kedah, Kelantan, Terengganu dan ambil alih Selangor. Ya. Apa yang menyebabkan Waf merasakan itu boleh berlaku, sedangkan kita cakap dalam setengah jam sebelum ini tentang kedudukan sokongan Muka Melayu terhadap PN dan sebagainya masih rendah. Kawasan di Selangor kita ada 56 kerusi DUN, tapi hampir separuh barangkali dalam keadaan yang multiracial dan mixed seats. How are you going to break that barrier? Saya buat calculation, Waf. Kalau PN dapat 50% daripada sokongan pengundi UMNO pada PRN yang lepas, kalau dapat 50% pun agak besar tu, pun tak cukup untuk menang Selangor. So macam mana nak menang Selangor ni? Ya, rasanya kita perlu bergantung kepada calon-calon yang kita akan ketengahkan. Saya nampak dalam perbincangan ringkas saya lah dengan pimpinan utama, belajar daripada pengalaman PRU15, kita akan terus mengangkat calon-calon daripada rank and file parti, ketua bahagian, ketua pemuda, tapi bersatu dan PAS bersedia juga mengambil calon-calon luar daripada parti yang selari dengan falsafah perjuangan kita. Golongan profesional, golongan berpengaruh di kalangan pejabat awam yang baru bersara, polis, tentera, guru. Ya. Jadi saya rasa kalau kita ada pertimbangan dan strategi yang tepat dengan kursi tersebut, kita boleh meningkatkan kebarangkalian untuk memenangi Selangor. Saya tahu ini bukan mudah, ianya satu pertarungan yang sengit. Tapi Waf, takkan soal calon je. Takkan soal kita letak muka tertentu dan you can, sebab defisit nak overcome ni besar. Kalau dalam Selangor dia bukan sikit-sikit, dia bukan marginal. Betul. Dia bukan hanya defisit defisit persepsi green wave ni, juga persepsi contoh Kelantan bertahun-tahun tak dapat selesai masalah air. Ada cita-cita nak datang Selangor pula. Dan Selangor dah lama tak dapat kerajaan negeri dan kerajaan pusat yang selari. Jadi banyak perkara yang akan mengekang. Are you being realistic this aim for Selangor? Ya, saya rasa ada seperti arus perubahan juga. Ketidakpuashatian rakyat, despite of the survey that you read just now, masih tebal. Kerana saya lihat trust deficit terhadap kerajaan pada hari ini masih tinggi. Janji-janji yang mereka utarakan itu tidak mampu dibuat. Jadi saya nampak kita akan capitalize lah on this aspect dalam kempen kita, dan kita akan menerangkan alternatif kepada apa yang kerajaan sedang buat pada ini. Ya, tak dinafikan mereka ada duit, mereka ada jentera kerajaan, tetapi macam mana kalau orang dah meluat pun, rakyat tetap akan beri peluang kepada kami untuk mentadbir. Waf seriously think rakyat dah start meluat dengan kerajaan ataupun sebab dia tak puas hati, lepas tu dia benci, lepas tu dia meluat. Belum sampai meluat tu kot. Belum sampai meluat, tapi kita ada beberapa minggu ataupun sebulan atau sebulan lebih tu buat orang untuk meluat, build up that momentum, untuk menjelaskan contohnya tentang LCS. 2 bilion extra cost kena bayar oleh kerajaan. Siapa nak fork out benda ni? Bukan benda ni patut dibantu, boleh gunakan untuk subsidi elektrik dan sebagainya. Dan tak ada siapa pun dibawa ke siasatan. Kata nak buat RCI, mana Fahmi Fazil yang mengatakan Zahid ada hands dalam semua ni? Mana Anthony Loke? Mereka dah dalam kabinet. Jadi rakyat tertanya-tanya, siapa yang patut dipersalahkan?
Jadi antara isu-isu yang bermakna dan isu-isu 3R masih penting. Persepsi orang Melayu bila ada 3 sultan keluarkan kenyataan media berhubung isu nama Allah atas ketidakcekapan Menteri Dalam Negeri dalam menguruskan hal ini, itu beri kesan kepada psiki orang Melayu. Dan jangan kita lupa siapa Menteri KPK ketika ini, DAP. Dan DAP memegang portfolio perumahan tempatan dalam semua negeri-negeri yang mereka pegang. That one I got to call you out. Okay. Itu nak memomokkan orang Melayu. Betul. Lu semua salah DAP. That's not fair. No. I mean, this KJ, this is the reality of Malay voters. But why do you have to play into that? I'm not playing it. But yang itu I got to say. you're right. Yeah. I disagree. But the worry and fear is still there. Yeah, so bagi saya, of course, cara kempen daripada PN, saya faham, is to attack. Dan this is politics. You got to win over the minds and the hearts, especially. Yeah. Tapi saya nak tanya, apa the positive message yang PN nak bawa? Jika hari ini menang di Selangor, yang 3 tu kekal lah, menang di Selangor, apa visi Perikatan Nasional yang berbeza daripada PH ni? Yeah. At the moment saya pun tak boleh cakap secara rasmi sebab manifesto dan naratif pun kita belum keluarkan, tapi sekadar perbincangan kasar dengan kepimpinan negeri seperti Dr. Sri Azmin, beliau amat menekankan tentang greening the job, for example. Ya, sebab beliau nampak Selangor ni sebagai bekas menteri besar berpotensi besar untuk menjadi peneraju green economy. Okay. Ya, sebab kita pun tahu di Selangor ada banyak isu-isu alam sekitar menyebabkan air juga, pencemaran sungai. Jadi mungkin pengalaman beliau sebagai mantan Menteri MITI membawa pelaburan-pelaburan yang lebih berkualiti tinggi, saya nampak itu akan jadi salah satu naratif utama why Perikatan Nasional deserve to be given a chance to lead a better Selangor. Okay, on that, nak tanya shift soalan politik. Azmin memberi gambaran dia tak akan bertanding, tapi Waf tadi sebut Azmin ada idea untuk bawa green economy di Selangor. Azmin adakah akan menjadi calon Menteri Besar Perikatan Nasional? Oh, tidak. Kita tidak ada calon Menteri Besar. Dalam Tunggu pemain import ke macam mana? Boleh jadi. Tapi ketika ini saya yakin Dr. Azmin, despite dikata tak nak bertanding, saya yakin beliau akan bertanding. Sebab beliau adalah seorang pemimpin veteran yang mana kami perlukan khidmat beliau untuk mengepalai jentera yang bakal menyerang Selangor ni. Yeah. Okay, kita akan kembali bincang nanti bila kita wrap up tentang tawaran Tan Sri Mahyudin kepada saya. Tapi sebelum tu saya nak spend mungkin 5 minit dalam kapasiti saudara Waf sebagai Menteri Luar Negara Bayangan, Shadow Foreign Minister. Adakah pertamanya dasar luar negara PMX dan juga kerajaan campuran ni bagus dan tepat? Dan kedua, apa prioriti PN dari segi foreign policy? Ya. Seperti mana-mana pemimpin yang pernah meneraju negara, saya rasa dasar luar Malaysia susah nak berubah. Yeah. Sebabnya the nature of Malaysia itself as an aspiring middle power tu remain as such. Ya, jadi kita akan lebih ASEAN centric, kita non-alignment. Jadi saya rasa PMX masih mengekalkan itu. Saya tak rasa beliau akan tunjukkan benda yang luar biasa dari segi itu. Dan cuma seperti yang saya pernah tegur lah dalam parlimen, gaf yang Belanda yang berlaku di Saudi itu tak sepatutnya berlaku, bukan? Jadi ini kelemahan-kelemahan yang bagi saya bukanlah fundamental tapi memalukan negara. Dan saya nampak keutamaan Perikatan Nasional lah ialah untuk meneruskan polisi ini, dasar luar ini. Pada masa yang sama kita perlu lebih keterhadapan dalam kita engage balik dunia Islam dan negara-negara Afrika yang pernah satu ketika dahulu kita rapat dengan mereka. Sewaktu zaman Dr. Mahathir khususnya, dulu ada Langkawi Dialog. Ya. Jadi saya nampak perkara-perkara ini mungkin it's not sexy for foreign minister to go to Burkina Faso or Gabon. Tapi economically, kalau tanya saya lah, nak survive for next 50 years, Malaysia has to really expand abroad. Jadi kita kena like Singapore is doing that actually. Saya nampak they are really aggressive now. Yeah. Jadi foreign policy, I think that's about it for Malaysia. Adakah kita patut
pilih antara Amerika Syarikat ataupun China, apa pendirian WAF sekiranya kita terpaksa memilih satu ketika nanti? Okey, katakanlah sepatutnya tidak perlu. Ya. Ya. Katakanlah terpaksa. Bagi saya, kita perlu ada satu lagi rakan baik dalam veto power. Ada Bukan 5. antara dua tu. Bukan antara dua tu. Untuk mengimbangi kedua-dua ini. Pilihlah British ke, France ke, Russia. Ya. Satu perkara yang saya harap WAF dapat bawa sebagai seorang menteri luar bayangan adalah satu pendirian Malaysia yang bermula daripada zaman Tun Mahathir, masa tu Pak Lah adalah menteri luar, iaitu reformasi sistem Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Saya rasa Majlis Keselamatan yang sedia ada, yang terdiri daripada 5 negara kekal yang mempunyai veto power ataupun kuasa untuk veto, iaitu US, Russia, China, Britain, France, adalah satu legasi daripada Perang Dunia Kedua, dan sepatutnya dunia sepatutnya tidak bergantung kepada veto mereka sahaja. Saya setuju. Kalau saya nak jadi lebih adventurous lah dari segi policy statement, saya peribadi menyokong dasar multipolar yang diperjuangkan oleh ramai negara-negara, bukan Rusia saja, negara Islam, negara Afrika. Kita mahu lihat kesamarataan dalam percaturan kedudukan dan peranan dalam Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Kalau saya boleh tambah kat KJ membayangkan soal reformasi sistem dalam PBB, dibangkitkan juga oleh Datuk Seri Ismail Sabri tahun lepas selaku Perdana Menteri. Ada juga cakap-cakap tentang reformasi sistem monetary. Ini pun mungkin perkara yang boleh diperjuangkan sebagai kabinet bayangan, dan mengambil apa yang WAF kata tentang multipolar dan menyokong konsep tersebut. Mungkin juga perlu dibahaskan dalam parlimen dan dalam platform lain tentang bagaimana Malaysia perlu memposisikan diri dengan kedudukan geopolitik yang sudah berubah. Jadi multipolarity ni bukan hanya agenda yang mungkin WAF sokong, tapi satu realiti yang memang sedang berlaku. Sokong tak sokong memang benda tu sedang berlaku. Ya. Jadi kedudukan Malaysia ni macam mana? Dan apabila delegasi kita keluar, Perdana Menteri kita keluar negara, perlu ditanya dan diminta supaya ada agenda yang khusus ke arah satu endpoint di mana Malaysia mendapat keuntungan daripada perubahan geopolitik yang berlaku, terutamanya dengan US China ni. Contohlah soal Taiwan misalnya. Berapa banyak peluang pelabur-pelabur yang keluar daripada Taiwan, KJ, that are coming here? Are we just waiting benda tu akan berlaku, ataupun there's an aggressive push? Dan ini bukan kerja MITI saja, ni ada kena-mengena dengan foreign policy. Betul. Jadi mungkin cadangan untuk saya sangat setuju dengan apa yang dicadangkan oleh Saudara Syaril. It's a reality. Actually reality ni sebenarnya wujud lama. Dia cuma terhenti selepas European colonialism dekat negara kita ataupun tanah kita. Sebelum itu memang dunia pun multipolar. Tidak pernah ada satu paksi yang menentukan keseluruhan dunia. Empire wujud. Well, you had, Alexander the Great, you had those days. Genghis Khan, you had Tamerlane sweeping through swathes of land. Yeah, but it was never unilateral in nature, in the sense that you impose your values. I think whatever the debate is different now lah. Yeah, different now compared to maybe 20, 30, 40 years ago. Dan jadi saya pun setuju, this system will not last forever. In history has shown, jadi mesti ada. Dalam momen perubahan ni, negara macam kita ni kena buat position yang betul. Kalau tak, we'll left behind. Tapi kita tak boleh buat keputusan sendiri. Sebab kita kecil. Kita perlu ada rakan kita. Rakan serantau, rakan dunia Islam. Ini brothers kita, bukan? Wah, baru balik daripada Kazan, Tatarstan. You attended a conference. Kazan Forum, Kazan Forum. So, apa feeling di kalangan negara-negara Islam dan juga negara-negara di area tu? Mereka sangat terbuka untuk bekerjasama dengan Rusia despite the sanctions being lashed against them. Jadi saya rasa negara-negara bukan barat, mereka tidak akan terikut-ikut rentak dan arahan daripada EU ataupun Washington. Yes, Jadi ini perkara yang normal. Kita menghormati prinsip sovereignty yang ada pada semua negara untuk menentukan siapa kita bersahabat. Jadi kita tunjukkan di Kazan Forum dan tempat-tempat lain. Okay. So mungkin KJ terlalu sopan untuk tanya soalan akhir ni. Kalau boleh saya yang sila. Kenapa Bersatu nak sangat KJ ni? Dan kenapa KJ patut terima tawaran Bersatu
Sedangkan dia tengah best dengan Keluar Sekejap dengan Syahrir Hamdan ni, yang dapat 54,000 views satu episod. Dia masuk Bersatu, habis lah kan. Apa tawaran sebenarnya Bersatu? Saya tak boleh jawab bagi pihak parti sebab saya tidak diberi mandat untuk itu. Tapi sebagai pimpinan parti, saya boleh bagi komentar kenapa kami menghargai bakat yang ada pada KJ. Kita pun tahu tak ramai pemimpin anak muda yang dah terbukti berjaya dalam politik. Ya, saudara KJ adalah seorangnya. Jadi sayanglah kalau kita tidak mendapatkan khidmat beliau untuk menabur bakti kepada negara. Hanya kerana kezaliman yang dibuat oleh Presiden UMNO ke atas beliau. Ya. Jadi kami di Bersatu, seperti mana Tan Sri Presiden kami ucapkan, kita tidak bersifat begitu. Kita tidak pernah menghukum bakat-bakat muda hanya kerana Presiden yang takut untuk bertanding. Jadi KJ, you're welcome to join us. Terima kasih. Dan yalah, saya tak ada punchline dan saya rasa benda ni serius. Yeah. I can joke about it. Yeah, it's fine. Dan Tan Sri pun buat secara sangat-sangat tertib lah. Jemput saya datang, bincang. Dan yalah, sejarah saya dengan Tan Sri dah lama dah. Saya pun pernah jadi menteri di bawah Tan Sri Mahyudin. And I think many people know that I have a soft spot for him. Jadi bila buat tawaran begitu, saya dalam keadaan serba salah lah. I have to decide, but then I have a soft spot for him. Dan saya DNA sebagai ahli politik, at the end of the day, I want to get back into politics now or later. So I will see him soon lah. Okay. Ya. Tolong sampaikan salam kepada Tan Sri. Saya akan jumpa dia dalam masa yang terdekat, insyaAllah. Apa saja keputusan saya harap Tan Sri akan terima lah. Dan golongan Bersatu akan, parti Bersatu akan terima. But just on a personal note, Syaril, I mean, I think I want to say this on Keluar Sekejap. These guys, Bersatu dengan PAS, they don't really say anything bad about me. Tapi kalau you tengok UMNO and the comments from UMNO people, and you tengok PH, the comments from PH people, it's not just fair criticism, it's personal. Dan sehingga hari ni. So that on a psychological level, I can understand. Has a strong bearing on what I might do or what I might not do. Sure. No, I really don't want to make this about me, but on a on a smaller level, I know what you mean, because even saya pun I see a bit of that already. I see a bit of that already, and so whatever on these guys' side, right wing, Malay, green wave, whatever. Tapi at a personal level, dia orang tak begitu. And I think that's something that you guys should keep up. It's one of the benda yang saya notice di social media dan sebagainya. Even orang PhD sekarang ni nak tegur dia punya side troll supaya tidak terlalu abrasive. You know what they call you guys? Walaun. Yeah. And I think it's not dignified. Orang Melayu is not like that lah. Yeah. You jangan makan umpan tu lah. I see some of you try to do it, tapi dia orang memang quite keji sikit lah cara dia. That has always been their modus operandi kan, dari dulu against BN. We see that happen. So Wan Ahmad Faizal, ahli Parlimen Machang, once written off, now clearly on the rise. And if I can say, the future of Bersatu one day. All the best. Terima kasih banyak pada Syaril dengan KJ. Terima kasih Waf. Thank you. Okay, wow. Yeah. What do you think? Different than what I thought. Yeah, kan? I thought, I mean, maybe on certain things, not prepared to answer or not prepared yet. Macam, hala tuju dan sebagainya. But it's okay. Early days, but quite thoughtful. I think, more thoughtful than I given him credit for. That's on the plus side. On the other part, I felt a bit frustrated adalah nampak masih lagi double down on the 3Rs lah. On the 3Rs. Yeah. Dan itu yang membuatkan saya secara peribadi sedikit uncomfortable. Right. Because KJ, this is one thing for us to have been in UMNO and explaining. Yeah, sure. It's another thing to make a conscious choice kepada satu parti yang betul-betul sekarang inilah main sentimen 3R itu. Jadi
Itu sajalah yang mungkin saya nampak. But satu interview yang saya rasa tak penting untuk keluar sekejap mengimbangi dan memberikan kepada pendengar-pendengar yang mungkin takkan tahu tentang posisi-posisi dan pandangan-pandangan daripada Perikatan Nasional ataupun daripada Pakatan Harapan. Jadi ini yang kita nak cuba bawa. Dan kami rasa interview ni sama hebat dengan interview dengan OKM, dengan Ong Kian Meng, dan mungkin pendengar boleh tulis di ruang komentar siapa yang anda nak melihat selepas ini di Keluar Sekejap. Terima kasih. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada semua. Please hit the subscribe button dan jangan lupa untuk subscribe dan give us a like.